Okay, now kita nak masuk kepada emergency. Ada soalan tak? Any question so far? Tak ada? Okay? Puan nak tanya kalau yang macam player bola yang tiba-tiba rebah hari tu kat Euro tu, sebab overtrain main banyak sangat the whole year. Ada banyak faktor sebenarnya. Ada banyak faktor. Nanti saya cover dalam ni, saya tak boleh nak ulas benda tu, tapi dia disebabkan oleh kita punya jantung tu suddenly stop lah sebenarnya. Dia tiba-tiba stop tau, tak function langsung. Dia ada banyak faktor benda tu. Kita nanti dalam 7 slide ni ada, nanti kita go through, nanti lepas ni kita buat sedikit perbincangan lah. Baru-baru ni ada 2 kes kan, satu yang player Euro tu siapa nama? Tu pun Christian Eriksen. Alhamdulillah dia selamat kan. Tu atas tindakan cepat lah. That's why kalau memang you all tahu CPR apa semua ni, medical memang sideline tu memang kena ada lah. AED tu memang kena ada lah. Itu yang membantu untuk survive tau. Kalau tak ada AED tu memang susah juga tu. Tapi memang big tournament macam tu selalunya ada lah. Memang Saya rasa yang Marquis Kido pemain badminton semalam tu sebab tak ada orang yang knowledgeable, tak sempat selamat. Dia pun mungkin, wallahualam, tak pasti. Sebabnya kalau memang dia kena kes yang sama macam tu, sebab kalau fikir as an athlete, legend, must be fit, takkan ada masalah lah kita cerita lah kan. Secara it's not due to heart attack lah, hardly lah. Tapi dia maybe sebab dia punya, nanti dalam slide saya ada, nanti kita lepas ni kita bincang sikit. Okay? Boleh? Alright. Apa itu kecemasan Situasi yang kritikal yang mengancam nyawa. Okay? Jika tak beri rawatan segera, kecelakaan akan tambah teruk. Okay? And it can cause death, kematian. Okay, rawatan awalan asas pertolongan cemas ni, dalam sukan ni, kita nak bagi rawatan early intervention untuk kecederaan dan juga penyakit pun ada sebenarnya dalam definisi dia. Terdiri pada teknik menyelamatkan nyawa dengan menggunakan kelengkapan asas yang minimum. Okay? Again, di-emphasize berkali-kali dalam dia punya notes ni, nak selamatkan nyawa. Itu yang paling penting lah. Okay? Kurangkan komplikasi kecederaan. Okay? To reduce pain, menggalakkan pemulihan. Ini yang saya tegaskan tadi. Kalau kita dah injured, kita bagi rawatan awal, kita akan mempercepatkan proses baik pulih tu berbanding dengan biar tak buat apa-apa. Okay? Dan dia akan lagi cepat. Okay? Memberi kelegaan dan keselesaan kepada pesakit. Okay. Saya ini terlindung. Okey, prinsip pertolongan cemas ni nak elakkan, tadi dah mention juga, elakkan daripada menjadi lebih teruk. Okey. Dia ulang lagi nak elak ancaman nyawa. Okey, bekalkan pengaliran udara, ventilation and circulation. Mengawal pendarahan berlebihan. Kita nak pastikan keadaan mangsa tenang dan selesa. Ni benda yang tadi saya mention kan. Saya memang masuk, ada satu tournament yang sama tu, ada beberapa, dia lain-lain lah, lain-lain. It's very individual, lain orang lain. Saya pernah ada satu atlet, okay, dia kena direct hit dekat dia punya muka ni, hoki, women's hockey, direct hit less than 5 yard, yang dia jatuh, okay, saya masuk, saya dengan medical doctor. Kalau hoki ni dia ada FIH doctor kita akan lari masuk dalam tu. Saya masuk kan, atlet tu just pegang dia punya muka ni, dia punya ni kan. Saya rasa saya pengen jadi patah lah Kak Is. Tak nangis, tak apa, relax je. Tapi orang Sarawak memang kuat lah. Itu nak cakap. Memang kita dah masuk tu kan. Itu high possibility, high impact macam tu. Concussion pun boleh sebab high impact daripada apa nama, pukulan less than 5 yard So kita bawa atlet tu keluar, pergi bawa masa tu kat Japan. Kita bawa dia pergi medical, dia pergi hospital, check semua tu. Fracture dia stable tapi bengkak dia besar. Tapi kalau masa tu kat Japan kita nak buat operation sangat mahal tau. Sangat mahal yang bila tanya persatuan pun tak mampu nak ni. Saya sebagai medical, the only medical yang ada kat situ, saya call pengarah ISN masa tu, bincang, tanya dengan doktor dekat sana, is it possible untuk fly in dia balik untuk buat operation dekat Malaysia. Tu decision dia sebab atlet tu injured pada game yang pertama, ada lagi 8 game yang kita nak hadap. Kalau dia hospitalize, siapa yang nak jaga, ada banyak faktor lah. So bila tanya dengan doktor, bincang, the fracture is stable,
kita kena hanya perlu tunggukan swelling dia reduce dan dia boleh fly balik. So, dapat consent daripada doktor sana untuk dia fly balik, tapi kita hantar salah seorang, maksudnya sebab bila kita pergi tournament macam tu, kita ada bawa extra players. So salah seorang players yang reserve yang tak masuk dalam senarai tu dia akan balik dengan company yang atlet ni lah. Sampai dekat KLIA, atlet tu terus diambil oleh ambulans bawa ke Gleneagles untuk operation masa tu. Tu benda yang kes-kes kita nak pastikan kita manage atlet tu secara selamat lah kan, dengan kemampuan yang ada. Yang paling penting ialah kalau memang terpaksa buat operation kat situ memang buatlah, tapi situasinya dia boleh di-flykan balik untuk buat kat Malaysia. Okay, alright, kita nak pastikan tenang sebab ada yang kita lari masuk padang tu, atlet tu macam meraung sakit, kita nak tanya kat mana sakit, macam mana jatuh, macam mana, kat mana, semua tu itu antara cabaran medical lah bila lari masuk padang kan. So kita kena minta dia tenang dulu, tarik nafas dulu, then baru kita buatlah kita punya investigation ataupun kita punya rawatan. Okay, semasa dalam padang tu lah contohnya. Kita nak elakkan daripada jangkitan kuman. Okay, prinsip dia kurangkan rasa sakit dan ataupun kebimbangan. Alright, ciri pemberi pertolongan cemas ni, macam cakap tajam perhatian ni, antara benda yang saya beritahu tadi lah pasal yang code tu. Itu benda yang kita, kalau kita boleh ada ni, itu satu benda prevention lah kita panggil kan. So selalunya dalam medical coverage ataupun ni, kalau medical personnel selalunya akan tengok game lah. Biasa kalau macam kita ada cover satu, dalam medical coverage ada 4 orang, kita akan minta 2 orang untuk standby tengok court sebelah kanan. Kalau ada 2 court main sekali kan, kalau ada banyak court tu kita tak boleh buat apalah. So dia akan, dengan kita memerhatikan game tu berlangsung, kita akan dapat menjalankan kita punya proses pertolongan cemas tu dengan lebih baik. Sebab kita nampak what is happening tau. Sebab kalau macam kita tak nampak, kita main handphone, macam medical coverage kita main handphone kan, tiba-tiba orang panggil, masa tu kita baru nak tanya injured apa semua tu, tu those are the thing yang tak boleh inilah. Kita nak elakkan daripada kita memberi pertolongan yang lambat, maksudnya delayed in giving kita punya intervention. Okay, and then bertimbang rasa, bantu sekadar yang mampu. Okay, ni antara benda yang dalam CPR lah especially. It's not easy. Ada siapa kat sini yang pernah membuat CPR secara real? Ada? Real situation? Ada Kalau ada tu bernasib baik lah. Okay, ni antara gambar tulang rusuk dia, Puan. Apa dia? Saya patahkan tulang rusuk dia bila buat CPR tu. Oh, sebabnya high impact kan? So sebab yang ni macam kita orang tengah exercise dekat macam taman botanikal lah, area dekat rumah tu. Kebetulan saya pun baru lepas 3 minggu dapat certification CPR. Okay, so kita jogging and then ada satu uncle Cina ni, dia jogging, laju juga dia jogging, and then tiba-tiba dia suddenly collapse. And nasib baik sebab masih fresh dalam kepala otak DREBC, so senang lah. Tapi waktu pressing tu sebab member-member yang lain semua dah tak larat sebab lama tu kita tengok ambulans tu, so tekan sampai dia punya ribcage patah lah. Tapi uncle tu selamat tak? Selamat, tapi dia ada bleeding dekat dia punya paru-paru. Tapi selamat. Kan, tapi itu antara dia punya side effect dia lah. Maksudnya that's why kalau even kadang-kadang memang kita dah bagi teknik yang betul pun, tapi itu antara benda sebab uncle kan, dengan age dia, dengan kita punya kedalaman yang kita punya high velocity yang kita buat tu untuk nak sustainkan, kita nak dapatkan high effect untuk bagi tekanan pada jantung tu kan, itu memang saya rasa tu benda yang biasa juga berlaku lah. Susah nak elak juga tu. Tapi anyway, well done lah kan, sebabnya tanya saya sendiri pun tak pernah buat sepanjang saya kerja dah 2 tahun ni, in real ni lah. So benda tu orang kata, tapi as medical personnel, saya selalu macam every tournament kalau cover kan, kita memang revise lah CPR ni sebab we might need at least bila kita dah pernah tahu, macam kita dah pernah lalui courses tu, yang kita activatekan kita punya license every 2 years. Tapi once senario tu kadang-kadang kita dengan panik, dengan kalau macam situasi yang ramai orang, those are the thing yang kita kena lah. Tapi once you ada pengalaman, macam hari ni kita run through teori, tapi nanti boleh lah kalau memang tu ni
saya galakkanlah untuk ambil dia punya certification tu. Okay. Sekarang ni pun ada banyak tau yang macam online punya, sebab kan ni kan dia orang buat free je sebenarnya. Kalau banyak juga saya tengok dia orang buat free macam webinar untuk CPR. Okay. Alright, ini petip pertolongan cemas Inti antara benda-benda yang selalunya ada dalam medical box lah. Benda basic yang ada. Okay. Alright. Clear yang ni? Okay. Ini ialah proses 999 kita telefon, perkenalkan diri, beritahu tempat kejadian. Ini apabila kita yang nak telefon ke orang ni lah, beritahu nombor pemanggil, cerita apa yang terjadi, okay? Beritahu bilangan dan keadaan mangsa yang terlibat, apakah tindakan yang telah diambil. Okay? Ini penting information ni basic, penting sebab once the orang personal yang datang tu dengan ambulans tu, dia tahu apa dia nak prepare. Sebab based on you punya description cerita simple ni pun, dia dah boleh prepare dah dengan pengalaman dia tu, apa mangsa ni punya problem. At least dia prepare lah. Okay. Okay. Peringatan, periksa pendarahan, jika ada hentikan pendarahan dengan segera. So ni antara rawatan pendarahan lah. Kalau memang periksa tempat luka, okay, periksa kawasan yang berdarah dengan tekan kawasan yang berdarah tu dengan kain sehingga pendarahan berhenti. Tahu kan kalau kita tekan, berapa lama yang paling-paling ni pendarahan tu akan berhenti? Berapa lama kita perlu tekan? Anyone? Untuk kita punya, kita panggil apa, dia panggil proses tu. So selalu dalam 5 minit lah. 5 minit. 5 minit kita dah boleh, bukan, pendarahan tu akan berhenti dalam tempoh 5 minit lah. Kalau betul-betul ni untuk kita nak, so kita kena tekan tempat tu lah untuk bagi compression supaya dapat memberhentikan pendarahan tu. Okay. Jika pendarahan masih mengalir, tambahkan tekanan dan balut kawasan yang berdarah tu. Okay. Pastikan kawasan yang luka tu diangkat lebih tinggi dari parah jantung. So kalau you kena inject kat sini, you angkat tinggikan lah supaya dia tak drain. Okay. Alright. Tenangkan mangsa and then hantar mangsa segera ke hospital lah. Okay. Alright. Ini ialah, okay, kita nak pergi kepada Ada soalan boleh, cikgu? Boleh. Okay, saya dalam sukan dodgeball. Jadi Dodgeball. bila kena bola datang, kebiasaannya dia bukan di badan, especially di mata. So satu perlawanan masa saya berada di overseas, pemain kita kena hit di mata. Dan ketika itu dia pakai contact lens dan kemudian mata dia tak nampak lah. Maknanya 3 bulan buta selama 3 bulan. Tetapi pada ketika tu kita tidak ada kepakaran dan even penganjur pun tak boleh nak buat apa because di bahagian mata kan. Apa nasihat puan kalau benda ni berlaku di masa akan datang, which is kena pada mata, apakah rawatan yang perlu kita buat sementara kita hantar mereka ke hospital? Sementara hantar ke hospital, kalau tanya saya sebab benda tu kan dia pakai contact lens kan. Dia punya kecederaan tu the best kalau tanya saya lah in managing dia punya situation tu is the best is untuk dengan segera pergi hantar ke emergency je lah sebabnya ada banyak benda lain. Satu, managing dia tu, okay saya nak tanya dengan puan. Tournament tu dia ada medical team kan? Dia ada medical clinic. Betul tak? Dia ada. Masa tu di Melbourne. Diorang ada tapi diorang sendiri pun tak tahu apa nak buat. Rawatan sementara tu. Jadi pada ketika tu saya manager ketika tu. So saya cakap dah tak tahu apa, bawa pergi hospital. But memang kalau tanya saya, okay macam ni tau. Saya terangkan beberapa ni masa puan pergi tu memang medical team pun tak ada medical personnel lah, maksudnya mengharapkan organizing punya ni, betul tak? Betul. Okay. So selalunya yang tournament yang bergantung kepada level tournament, siapa yang diambil, selalunya kalau memang situation yang macam tu, dia memang akan bawa terus ke hospital. Pengalaman saya, the best is untuk protect apa yang boleh, contoh kalau dia kena kat mata tu, cover the area kan, and then memang terus dia akan hantar ke hospital. Itu terbaik lah sebabnya dia internally dan dia perlu management yang bukan boleh buat secara di tepi padang ke ataupun dalam
berkemungkinan dalam medical room dia tu pun tidak mencukupi, peralatan tidak mencukupi. The best is satu, patient tu perlu distabilkan lah. Kalau memang dia kena tu dia tak ada menyebabkan collapse ke, yang dia tak sedar diri ke apa ke, semua tu memang tak bernafas ke apa ke, itu yang utama ialah CPR itulah buat tu. Tapi kalau the rest selebihnya ialah memang cover dan hantar. Itu yang memang mana-mana saya pergi pun selalunya kita buat macam tu. That's why penting kalau siapa-siapa yang pergi tournament di level mana-mana pun, saya rasa dah semakin di Malaysia ni pun dah semakin aware tentang ni. Kalau memang tu selalulah pergi tengok di mana medical setup, maksudnya siapa medical yang jaga untuk tournament tu. So that bila berlakunya emergency, kecederaan apa semua tu, you boleh dapat cepatlah. Macam puan, saya rasa kes puan tu puan dah buat betul dah tu, dah dapatkan tu, tinggal lagi memang at that point saya pun tak pasti macam mana siapa yang berada di tournament tu. Selalunya kalau memang medical tournament team, kadang-kadang dia tak ada doktor, dia ada paramedics. Kalau memang paramedics pun tak boleh buat apa-apa, tak cukup kelengkapan, reason kenapa dia perlu hantar tu ialah dia tak boleh manage kat situ. Itu yang saya punya pandangan lah. Adakah saya menjawab soalan puan? Okay, thank you. Sebabnya management dia macam tu. Satu lagi puan, kita buat kejohanan dodgeball Asia. Ada 10 negara datang ke Kuala Lumpur masa tu di Aziata. Kita ambil lengkap semua. Maknanya ambil bulan sabit, semua bulan sabit merah dan sebagainya. Bila ada kecederaan daripada pemain Pakistan ketika tu, saya tak pasti apa sebenarnya kecederaan dia, tetapi yang pasti lebih kurang macam krem, dia tak boleh nak straightkan kaki dia. Kemudian kita panggil bulan sabit merah dan sebagainya, kita bayar mahal pun diorang tak boleh buat. Macam mana kita nak handle benda ni? Sedangkan kita bayar dia dan dia kata boleh everything. So kalau kita sebagai penganjur, pada ketika tu bulan sabit merah tak boleh buat, after that kita ada fisio kita. Maknanya pasukan Malaysia punya fisio, pasukan Malaysia punya fisio tu yang boleh buat. So macam mana kita nak buat memastikan bulan sabit merah ni semua lengkap dia punya kepakaran supaya kita sebagai penganjur ni macam tak malu lah kan. Tapi itulah yang terjadinya masa kejadian kita menganjurkan kejohanan Asia di Kuala Lumpur masa tu. Dia tak cukup dia tak cukup equipment puan. Dia tak cukup equipment. Dia ada equipment yang basic. That's why saya dia bercerita tahu tournament yang besar-besar, even it's not tournament besar, tournament biasa pun dia, if you nak ada satu team medical yang expert, it comes with higher price. Saya tak pasti price dia tu berapa yang dibayar tu. It's not, dia bukan with higher price, maksudnya dia perlu lengkap tau. Bila kita ada medical coverage ni, saya cerita pengalaman saya, kalau saya pergi satu medical team bawah ISN kita kadang-kadang kita tak ada doktor, tapi kita ada paramedik. Bergantung kepada tournament tu punya dipanggil apa. Kalau big tournament selalunya akan ada lengkap doktor. Yang kita ada team yang mencukupi untuk kita handle intensif cases tau. Itu penting sebenarnya. That's why kalau nak datangkan semua orang dalam tu untuk cover, dia memang mahal. Tu ada debate lah, kadang-kadang orang komplain mahal, tapi dia personnel yang terlatih yang untuk handle cases macam ni. Dan saya nak cakap kadang-kadang bulan sabit merah dia macam ni. Macam saya physio, dia dah biasa handle macam dia macam ni, kecederaan ada banyak jenis. Kadang-kadang kat luar orang lain, orang biasa cedera berbeza-beza. Tapi kita kat sini memang kita ada buat macam dipanggil apa, stimulation sebelum tournament. Itu penting tau, sebabnya kita aware, kita get ready untuk nak cover sekiranya berlaku kecederaan yang ni lah. Dan sama sekarang ni kan, you tengok macam yang pemain yang baru di Euro ni kan, injured tu, you tengok macam mana diorang manage kan. Dia ada team yang lengkap, bukan 4 orang, 3 orang. Dia selalunya big tournament macam tu dia ada 2 medical team tau. Maknanya sekiranya berlaku satu kali injury di dalam, satu tim dah pergi, satu tim ni standby. Sebab satu tim ni akan keluar dan akan settlekan patient ni. Sometimes the game is still on. So kena ada 2 group of team. So ramai sebenarnya kalau satu tournament yang besar, especially di level Asia ni. So important kalau dapat tahulah persatuan-persatuan ni sedar yang perlunya ada good medical coverage during tournament. When it comes to keperluan tu memang
you ada yang mencukupi. Saya nak cakap, I don't have any comment mengenai ini sebab saya rasa semua orang pun terlatih, tapi kadang-kadang macam saya katalah memang terlatih tapi kita tak pernah, bila datang real situation tu, it's not an easy thing untuk handle tau. Kalau memang kita betul-betul tak ada pengalaman, kita tak ada good team yang together buat benda tu, banyak jugalah dia punya tu. But I think yang jawapan akhir tu betul because mungkin diorang ni ada ilmu tapi diorang tak ada experience Yes. untuk buat. It's bila not easy pun. Kalau tanya saya pun, yeah. kalau tanya saya daripada saya dah dekat 20 tahun saya kerja. Banyak benda yang saya masih lagi belajar. Saya pun macam saya cakap dengan puan, kalau satu hari berlaku emergency kat depan saya ni, sebab sekurang-kurangnya saya dah ada ni tapi dia datang dengan pengalaman. Kadang-kadang yang dia ambil tu ialah fresh graduate, dia tak pernah alami pun, dia tak pernah bekerja macam kita ni dah pernah bekerja. Macam saya ni pernah pergi ikut team, saya seorang je medical personnel. Benda tu come with experience dan juga saya boleh cakap benda tu is not an excuse. Tapi pun once you decided untuk become a medical personnel, you should be ready at any time lah sebenarnya. Okay? Betul. Yeah. Thank you. Alright. Okay, saya continue menilai masa dat. Okay, TOTEP ni benda yang selalu orang guna. Okay, bila berlaku kecederaan dalam padang, saya bagi senario berlaku dalam kecederaan dalam padang, kita akan tengok atlet tu boleh bercakap tak, dia boleh respon. Selalunya kadang-kadang kita jangan tak perlu explain lebih detail. Okay, and then kita kena tengok respon, dia boleh respon kat kita, maknanya dia stable lah selalunya. Okay, kalau dia respon lain, kita cakap lain, dia cakap benda lain, benda tu kita kena tahu dah. Especially bila berlaku cedera kat kepala, kita cakap, tanya soalan lain, dia jawab soalan lain, kita dah fikir dah macam tu, dia ni confused ni, mungkin ada masalah macam concussion contoh. Okay, then you kena keluarkan atlet, tak payah fikir-fikir dah. Okay, and then you observe, lihat keadaan tu, and then you pegang kat mana yang sakit, kalau memang tu, then you palpate, tengok, kalau you tekan tu, kalau macam tak teruk sangat kan, you tekan sikit pun dia tak ada respon apa-apa. Tapi bila tekan dalam, itu benda yang kita buat lah bila kita lari, fizio lari masuk padangan, kita nak check apa benda kat mana berlaku. And then kita akan check active movement tau. Saya bagi contoh orang kalau kita nak selamat dalam padang, kita nak make sure kita boleh benarkan dia bermain, is bila dia boleh, katakan dia injured pada elbow, nampak elbow saya? Dia nak injured pada ni, dia boleh bengkok, dia aktif, okay? Dia boleh pasif, okay, tanpa sakit, maknanya dia okey. Faham tak? Bukan hanya tanya okey ke, rasa okey ke, tak ada, dia kena check, memang kena check aktif dan pasif, tekan, tak ada rasa sakit. Kalau pasif dia ada sakit dan kita dah macam atlet ni mungkin kita 50-50, masa tu kita nak teruskan dia allow dia bermain ke tak, and then kita boleh buat special test. Kalau setengah tu, kalau macam saya medical personnel, saya boleh check lah kalau memang dia kata ACL ke apa ke. Kadang-kadang test dalam padang kita buat pun tak accurate, dia tak dapat rasa masa tu. Dengan plus sakit kita tak boleh nak buat masa tu. Tapi kita boleh buat step yang ada ni untuk kita tengok apa benda ni. Tapi kalau tanya saya, pengalaman saya kalau atlet tu dia boleh bengkok aktif, dia boleh buat pasif. Kalau contoh dia injured lutut lah, dia boleh bengkok, saya boleh tekan aktif, saya boleh tekan pasif, saya suruh dia bangun, berdiri, saya suruh dia tengok balance tak okey tak, saya try tengok dia jalan, kalau jalan limping, okey keluar. Saya jarang tekan atlet main kalau dia memang limping. Dia boleh main kalau dia memang jalan dia okey, dia boleh lari, dia boleh ni, kita boleh test lah. Tapi kebanyakan sukan sekarang ni, you tak boleh test masa tu, you memang kena keluarkan dan kena bertukar. Dan you test kat luar lah, you test kat luar. Macam netball sekarang ni, injured, you tukar. Atlet tu keluar, masuk atlet lain. Jadi you boleh buat test tu dekat sideline lah. You boleh buat semua test ni, termasuk skill test ni kalau you actually personnel yang layak untuk buat lah dan mempunyai pengetahuan. Okay? Alright. So far okay Ada yang tidur ke? Alah, saya tak nampak you all. Selalu saya panggil nama tau. Hari ni tak dapat nak panggil nama. Okay. Saya teruskan Ini semua orang tahu. Kita buat ice kan, rise. Rehat, ice, compression, elevation. Ini memang the normal, masih lagi diimplement di mana-mana. Selalunya kita buat 15 minit, kita ulang 2 hourly. Kita cakap senang cerita lah, 2 jam selepas 2 jam kita buat, selepas 2 jam kita buat. Teknik dia macam ni lah. Cuma saya nak terangkan ada banyak fenomena yang berlaku daripada rise, pergi ke price, pergi ke police. Okay? Sebabnya dia ada banyak lah dengan research yang dibuat, tapi dia punya asas dia still rise. Okay? Protection, protect, rest, ice, compression, elevation. Pergi pula protection, optimal loading. Ni lagi tinggi lah. Yang polis ni, okay, saya just summarizekan benda ni untuk bagi you all faham.
Dulu bila kita rehat, kita still amalkan. Kalau saya physiotherapist, once they injured, selalunya 3 hari pertama tu take it easy. On icing, buat ice kan. Tapi bila sakit dah kurang, kita dah start, dah boleh buat dah. Tak payah tunggu 3 hari. Even kalau sehari pun, orang tu buat dah kurang sakit, saya dah boleh gerakkan. Kalau saya inject saya punya elbow ni, hari pertama saya icekan air, sakit dah kurang. Daripada gerak sini, boleh gerak sampai sini. Ini pergerakan yang kita panggil, that's why kita panggil optimal loading. Kita dah start loading dah. Kita dah start buat dah SRT. Sebabnya finding shows lebih baik daripada situ daripada tunggu 3 hari tak buat apa-apa. You get what I mean? Sama juga dengan yang ni, ni yang terbaru dia punya ni lah. Polis, ni polis tadi tu. Nanti nota ni you boleh fahamkan lagi. Saya just summarizekan, lagi cepat you move dalam keadaan dengan kapasiti yang orang sesuatu atlet tu boleh gerak, lebih baik untuk healing dia. Dia ringkaskan. Okay? Ni dia panggil peace and love ni yang terbaru lah. Yang selalu kalau macam level yang kami amalkan adalah. Okay? Ada nanti you all boleh buat lah ni. Ubat anti-inflammatories ni selalunya kita tak makan ubat tahan sakit di level awal ni sebab dia inhibit healing process. Itu antara paling-paling ni pun orang akan makan Panadol je. Macam itulah selalunya yang ambil amalan sekarang ni. Okay? Alright. Peace and love ni antara yang barulah. Tapi main point dia masih lagi ice tu. Lagi banyak dari segi saya physio, saya dah guna dah peace and love ni sebab saya nak accelerate healing. Kalau lagi higher atlet tu punya tu sebab kita nak optimizekan lagi performance dia, kita tak nak ada delay dari segi healing dia. Kita nak cepatkan supaya dia boleh return lebih awal. Kalau kita guna kita akan membantu atlet tu untuk recover dengan lebih cepat.